السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi sampai kepada hadis yang ke-9. Jadi dalam hadis yang ke-7 kita dah bincangkan sebelum ni tentang kepentingan orang yang memberi nasihat, orang yang membimbing dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang sebelum ni, iaitu hadis ke-8, Imam Nawawi dah memberitahu kepada kita bahawa tugasan pertama yang akan diberikan oleh guru ialah al-mujahadah, maknanya berperang melawan nafsu, berperang melawan syaitan dunia dan seumpamanya. Jadi hari ini kita akan sambung kepada panduan yang ingin dinyatakan oleh Imam Nawawi melalui hadis ke-9, iaitu hendaklah murid dari seseorang yang ingin beribadat mentaati segala arahan gurunya dan menjauhi segala larangan. Itu secara umum adalah hubungan antara hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi kita sambung. Hadis ni ialah daripada Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Jadi kita akan baca terjemahan hadis tu bersama-sama dengan riwayat perawi sebagaimana dinyatakan dalam syarah, iaitu syarah kitab yang bernama Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Jardani radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dalam syarah nyatakan bahawa dia tadi digelar sebagai bapa kepada Hurairah, seekor kucing yang kecil, kucing betina yang kecil, kerana diriwayatkan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia berkata, aku satu ketika membawa seekor kucing betina di dalam lengan bajuku, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat perkara tersebut. Lalu Nabi bertanya, apakah binatang ini? Maka aku berkata, seekor kucing betina. Maka Nabi SAW berkata, ya Abu Hurairah. Maka semenjak daripada itulah dia tadi dikenali dengan Abu Hurairah. Dan daripada sudut namanya, maka Imam Nawawi menyatakan bahawa nama ni ialah Abdurrahman dan nama bapa ni ialah Sakhr. Maka itulah pendapat yang paling muktamad daripada pelbagai pendapat tentang siapakah sebenarnya nama Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia datang memeluk Islam di Madinah pada tahun ke-7 penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Khaybar. Lalu dia terus pergi ke Khaybar dan dia memeluk agama Islam di bawah tangan baginda, dan dia tadi bersahabat, berkekalan bersama-sama dengan baginda dalam tempoh masa yang amat sempurna kerana keinginan yang amat sangat dalam menuntut ilmu. Maka oleh sebab itulah dia antara sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis dengan ijma' semua ulama, dan diriwayatkan daripadanya 5,300 hadis, 5,374 hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah, walaupun hadis yang begitu banyak diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia tetap berkata, innama haddatsu binisfil hadis allati a'rifuha. Aku hanya mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu separuh sahaja daripada hadis-hadis yang aku ketahui, yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia berkata, aku selalu duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sehingga satu ketika Nabi SAW berkata, siapa yang membentangkan bajunya, sehingga aku selesai membacakan hadisku. Kemudian dia tadi mengambil baju tersebut dan dia memeluk baju tersebut kepada dirinya. Nescaya orang tersebut tidak akan lupa apa saja yang terdengar daripadaku selama-lamanya. Maka aku pun membentangkan bajuku ataupun kain yang menutup kepalaku. Kemudian setelah Nabi menyampaikan hadisnya, aku ambil kain tersebut dan aku letakkan di dadaku. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku tidak lupa sesuatu pun daripada apa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dia ialah ketua kepada ahli suffah. Yang dimaksudkan dengan ahli suffah tadi adalah satu tempat berbumbung yang berada di Masjid Nabawi yang orang-orang fakir dari kalangan muhajirin duduk di situ. Dan kebanyakan mereka tadi disebabkan kefakiran, tidak mempunyai pakaian, melainkan pakaian untuk menutup aurat saja. Jadi Nabi SAW selalu duduk bersama-sama mereka, bermesra dengan mereka, mengajak mereka pada waktu malam, dan Nabi suruh mereka tadi pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk makan malam bersama-sama mereka. Dan sekiranya datang kepada Nabi Muhammad apa saja hadiah, Nabi akan mengambil sedikit daripada hadiah tersebut dan akan menghantar bakinya kepada ashab suffah tadi. Dan sekiranya datang kepada Nabi tadi sedekah, maknanya zakat, maka Nabi akan memberikan semua zakat tersebut kepada mereka. Dan Nabi tidak mengambil sedikit pun. Dan diriwayatkan daripada Mujahid, dia berkata, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tadi terbaring, melekatkan perut ke bumi kerana kelaparannya amat sangat. Dan aku mengikat batu di atas perutku kerana kelaparan. Dan satu ketika aku duduk di jalan tempat laluan sahabat-sahabat, moga-moga mereka tadi mengajakku untuk makan di rumah mereka. Maka tiba-tiba lalu Sayyidina Abu Bakar. Lalu aku pun bertanya kepadanya satu ayat daripada ayat Quran. Aku tidak bertanya ayat tersebut, melainkan supaya dia tadi mengajak aku pergi. Tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan perkara tersebut. Kemudian Sayyidina Umar pun lalu. Dan aku pun tanya kepadanya satu ayat daripada kitab Allah. Tidaklah aku tanya, melainkan agar dia tadi mengajak aku pergi ke rumahnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar juga tidak melakukan, Sayyidina Umar juga tidak melakukan perkara tersebut. Sehinggalah datang melintas di sisiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengetahui riak wajah mukaku dan apa yang berada di dalam diriku. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Hurairah. Maka aku berkata, ya wahai Rasulullah. Nabi berkata, ikutlah daku. Maka aku pun ikut Rasulullah SAW. Dan aku masuk dan aku minta izin. Lalu Rasulullah mengizinkan. Maka aku mendapati ada susu di dalam satu cawan. Jadi Nabi bertanya kepada ahli keluarganya, daripada manakah kamu mendapat susu ini? Maka mereka berkata, dihadiahkan oleh si fulan. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abu Hurairah, pergilah kepada ahli suffah dan panggil mereka semuanya. Maka apabila Nabi berkata sedemikian, aku pun berasa sedih, dia kata. Kerana aku berharap untuk aku tadi minum susu tersebut, agar aku tadi dapat menguatkan badanku sehari semalam ni. Jadi aku berkata, wahai dia kata, aku akan memanggil mereka. Dia kata, dan dia kata, aku tak boleh mengingkari arahan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah pun pergi memanggil ahli suffah, lalu mereka pun datang meminta izin. Lalu Rasulullah izinkan kepada mereka. Lalu mereka pun duduk masing-masing dalam rumah Nabi SAW. Maka Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, ambillah susu tersebut dan berikan kepada mereka. Maka aku pun ambillah susu tadi. Aku berikan kepada mereka, salah seorang demi salah seorang. Dan setiap orang minum sehinggalah mereka tadi hilang dahaga dan berasa kenyang. Dan sampailah kepada orang yang terakhir minum. Dan kemudian apabila semua tadi dah minum, aku berikan bekas tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah letakkan bekas air tadi, susu tadi di tanganku. Kemudian Rasulullah memandang kepadaku dan Rasulullah tersenyum. Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah. Rasulullah kata, duduklah dan minumlah. Lalu aku pun duduk dan minum. Kemudian Rasulullah kata, minum lagi. Lalu aku pun minum. Kemudian Rasulullah kata, minum lagi. Kemudian aku pun minum. Dan sentiasalah Rasulullah kata minum sehingga aku berkata, wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, perutku dah tak boleh menerima lagi dah susu ni sebab dah penuh dah. Kemudian akhir sekali Rasulullah kata, berikan susu tersebut kepada aku. Maka Rasulullah pun minum baki daripada yang ada daripada susu tersebut. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku ditimpa dengan 3 musibah yang amat besar di dalam agama Islam. Pertama sekali ialah kematian Nabi Muhammad SAW. Dan kedua ialah pembunuhan Sayyidina Uthman. Dan yang terakhir sekali ialah bekas makananku.
bekas daku simpan bekalan makananku. Jadi mereka pun bertanya, apa pula masalah dengan bekas simpanan makananmu ni? Jadi dia kata daku bersama Nabi. Maksudnya dia ada 3 perkara yang dia amat kesal kerana kehilangan benda tersebut. Rasulullah dan kewafatan Sayyidina Uthman dan bekas makanan dia. Jadi dia kata daku satu ketika bersama Nabi SAW dalam musafir. Kemudian Rasulullah berkata, adakah bersama-sama kamu wahai Abu Hurairah satu makanan? Maka daku berkata, wahai Rasulullah, ada sedikit tamar di dalam bekas makanan ni. Kemudian Rasulullah berkata, bawakan bekas tersebut. Lalu daku pun mengeluarkan daripada bekas tadi buah kurma, lebih kurang 20 biji. Maka Nabi Muhammad SAW menyebut nama Allah, membaca bismillah. Kemudian Rasulullah tadi berdoa. Maka Rasulullah ambil setiap biji tamar tadi, Rasulullah jampi, kemudian Rasulullah masukkan balik. Rasulullah ambil biji tamar tadi, Rasulullah jampi, Rasulullah masukkan balik. Jadi apabila Rasulullah dah masukkan balik buah tamar tadi ke dalam bekas, maka Nabi kata, wahai Sayyidina Abu Hurairah, panggil tentera. Semua tentera tadi 10 orang, masuk 10 orang. Jadi apabila tentera tadi masuk, jadi semua tentera tadi dapat makan daripada buah tamar yang telah dijampi oleh Rasulullah SAW, dan masih tertinggal lagi buah tamar tu masih lagi berbaki di dalam bekas yang daku miliki tadi. Dan Rasulullah berkata, wahai Sayyidina Abu Hurairah, sekiranya kamu nak makan buah tamar, ambillah buah tamar tersebut, tapi jangan sekali-kali kamu menghabiskannya. Maksud jangan kamu makan sampai habis kemudian kamu terbalikkan bekas tersebut. Jadi dia kata, dengan berkat doa Rasulullah tadi, daku makan buah tamar tersebut sepanjang hayat baginda Rasulullah, dan sepanjang hayat Sayyidina Abu Bakar, sepanjang hayat Sayyidina Umar, dan sepanjang hayat Sayyidina Uthman. Sehinggalah sampai satu ketika dibunuh Sayyidina Uthman. Dan rumahku tadi dicerobohi oleh pencuri dan diambil bekas makanan tersebut. Jadi dengan sebab hilangnya bekas makanan tadi, maka dia kata itulah perkara yang amat disedih. Kerana buah tamar tadi dia makan begitu lama dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW. Dan setengah daripada fadilat kelebihan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah dia tadi beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 12,000 kali. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah tadi dia mempunyai satu tali benang yang mempunyai 2,000 ikatan, dan dia tadi tidak akan tidur sehinggalah dia tadi bertasbih dengan tali tersebut. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya dia dan isterinya dan khadamnya akan membahagikan malam tersebut kepada 3 bahagian. Apabila seorang tadi semayang, dan dia akan yang 2 lagi tidur. Dan apabila yang habis selesai 1/3, ia akan mengejutkan yang lain dan dia akan semayang. Begitulah. Dan satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia tadi mempunyai seorang hamba perempuan yang berkulit hitam. Dan dia tak kala dia nak memukul ataupun hamba perempuan tersebut, jadi dia tak jadi memukul hamba perempuan tadi. Dia kata dikhawatiri akan berlaku kisos. Jadi dia kata, kalaulah tidak kerana kisos, nescaya aku akan memukul kamu, mendidik kamu, tetapi aku akan menjual kamu kepada orang yang akan memberikan bayaran hargamu dengan lebih sempurna. Jadi akhir sekali Sayyidina Abu Hurairah kata, pergilah kamu merdeka kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pertama tadi dia boleh menahan marahnya, habis itu kedua dia boleh memerdekakannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan datang seorang lelaki. Lalu seorang lelaki tadi berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, tolonglah doakan kepada anakku. Sesungguhnya aku berasa takut anakku tadi binasa sebab anak tadi sedang dalam perjalanan di laut. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu perkara yang lebih bermanfaat daripada doaku, dan perkara yang lebih selamat dan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang tadi berkata, ya. Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, hendaklah kamu tadi bersedekah dengan satu sedekah, dan kamu niatlah dengan sedekah tersebut keselamatan anakmu dan keselamatan barang-barang yang berada dengannya. Maka orang tadi pun jalan, jadi dia terjumpa dengan seorang peminta sedekah, lalu dia memberinya 1 dirham. Kemudian dia berkata, dirham ini yang aku sedekah ni ialah tebusan untuk keselamatan anakku yang bernama Zaid dan apa saja yang berada bersama-samanya. Jadi apabila anak ni telah selamat balik daripada musafir tersebut, maka bapa ni bertanya kepada anaknya, apakah keadaan kamu semasa musafir tadi? Maka anak tadi berkata, wahai bapaku, aku telah melihat perkara yang amat menakjubkan pada hari demikian-demikian,
Sesungguhnya kami tadi hampir nak binasa disebabkan oleh ombak yang amat kuat dan hampir tenggelam. Tiba-tiba kami mendengar suara daripada udara berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya tebusan Zaid yang dibayar, maksudnya sedekah yang dibuat oleh bapa ni tadi, maqbulun, telah diterima di sisi Allah. Dan Zaid tadi maksudnya anak yang ditebus itu, mughasun, akan diselamatkan. Maka dia kata, tiba-tiba datang kepada kami lelaki-lelaki yang berpakaian putih. Lalu mereka tadi menolak kapal tersebut ke satu pulau. Sehinggalah kami tadi selamat. Dan semua yang berada dengan kami, orang-orang yang berada kesemuanya selamat. Dengan keberkatan sedekah yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadikannya nantinya sebagai gubernur kepada Bahrain. Kemudian Sayyidina Umar pun memecatnya. Kemudian Sayyidina Umar ingin melantiknya semula, tetapi Sayyidina Abu Hurairah enggan. Dan dia tadi kata, aku tak nak lagi dah menjadi orang yang memegang jawatan ni. Dan dia tadi kekal tinggal di Madinah sehingga dia tadi meninggal dunia pada tahun 79 Hijrah di zaman Khalifah Sayyidina Muawiyah. Dan umurnya pada ketika itu 78 tahun. Dan dia tadi dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Jadi itu sedikit riwayat tentang Sayyidina Abu Hurairah sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis syarah. Dan sekarang kita sambung kepada hadis tersebut. Hadis Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum, maksudnya apa saja perkara, nahaitukum yang daku larang kamu daripada perkara tersebut, fajtanibu, hendaklah kamu tadi menjauhinya. Kemudian Rasulullah berkata, wa ma amartukum bihi, dan apa saja perkara yang daku arahkan, fa'tu, hendaklah kamu tadi melaksanakan perkara tersebut, mastata'tum, semaksimum kemampuan kamu. Jadi kita ambil kepada ayat rangkap yang pertama tadi. Maksud Nabi SAW berkata, apa saja yang daku larang, dalam syarah dinyatakan seperti mana larangan haram. Larangan yang berbentuk pengharaman. Seperti Nabi kata, janganlah kamu tadi mengazab dengan azab Allah iaitu api. Ataupun arahan tadi berbentuk makruh. Seperti Nabi berkata, janganlah kamu tadi makan bawang tanpa dimasak. Jadi larangan pertama berbentuk pengharaman. Kan larangan kedua, sebagaimana Nabi berkata, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Ada larangan yang berbentuk makruh. Maka Nabi kata, apa saja yang daku larang, fajtanibuhu, hendaklah kamu tadi menjauhkan perkara tersebut. Hendaklah kamu tadi meninggalkan 100% pada perkara yang haram, dan sunat kamu tinggalkan pada perkara yang makruh. Jadi yang dimaksudkan daripada hadis ni, apabila terdapat 10 larangan, maka hendaklah orang tadi meninggalkan keseluruhan 10 larangan tersebut. Kerana mentaati, meninggalkan larangan tidak akan sempurna melainkan apabila seseorang tadi meninggalkan keseluruhan larangan. Jadi dia kata dalam syarah, sekiranya orang tadi dilarang 10 perkara, tapi dia meninggalkan 5 perkara sahaja, dan dia tadi melakukan 5 lagi perkara yang dilarang, maka orang tersebut tidak dihukumkan sebagai orang yang mentaati arahan. Bahkan orang tadi dihukumkan sebagai orang yang melakukan perkara haram dan dihukumkan sebagai orang yang menderhaka. Jadi difaham daripada situ. Maksudnya kalau kita dilarang untuk berzina, kita dilarang untuk minum arak, kita dilarang daripada membunuh, dan kita dilarang daripada mencuri. Jadi kita kena tinggalkan semua 4 tu. Jadi kalau kita kata saya tinggalkan 3, tapi saya buat 1 saja, maka orang tadi kekal menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekiranya kita pandang kepada dosa yang zahir. Jadi sama juga dengan dosa yang batin. Dosa yang batin seperti kita dilarang sombong, kita dilarang bangga diri, kita dilarang hasad dengki, dan kita dilarang dengan sifat marah, cinta kepada dunia, cinta kepada pangkat. Jadi sekiranya kita boleh buang 5 ataupun 4 daripada sifat yang mazmumah yang ada pada diri kita, tapi masih berbaki 1 lagi, masih lagi ada cinta dunia dalam diri kita, maka sesungguhnya orang tadi masih kekal menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dinyatakan dalam syarah ni ada beberapa perkara yang diharamkan tetapi dibenarkan kepada ketika darurat, yang seperti memakan bangkai kepada orang yang terdesak, ataupun minum, ataupun orang yang dipaksa meminum arak. Dan kita sambung dalam syarah nyatakan, apabila Nabi tadi mengarahkan sesuatu arahan, maka hendaklah kamu tadi mengamalkannya semaksimum kemampuan kamu. Jadi sebagaimana dalam hadis nyatakan, sebagai contohnya Rasulullah berkata, hendaklah kamu tadi berusaha menjamin 6 perkara.
Maksudnya hendaklah kamu tadi berusaha menjaga 6 perkara. Ni Rasulullah berkata kepada kita, nescaya aku akan menjamin kepada kamu syurga. Maka dia tanya kepada Rasulullah, apakah 6 perkara tersebut? Maka Rasulullah berkata, hendaklah kamu tadi menyempurnakan solat, zakat, menjaga amanah, menjaga kemaluan, menjaga perut dan menjaga lidah. Itu ialah tuntutan yang wajib. Maksudnya tuntutan wajib yang mesti kita amalkan. Ataupun tuntutan Nabi tadi berbentuk sunat. Seperti Nabi kata, aksiru zikran maut. Hendaklah kamu tadi memperbanyakkan mengingati mati. Kerana sesungguhnya mengingati mati tadi akan menghapuskan dosa-dosa dan akan menjadikan kamu zuhud kepada dunia. Sehingga kamu tadi ingat kepada kematian pada ketika kamu kaya, maka dia akan membinasakan cinta kepada kekayaan tersebut. Dan sekiranya kamu tadi ingat kepada kematian pada ketika kamu tadi sedang fakir, nescaya dia akan menjadikan kamu redha dengan kefakiran diri kamu tadi. Jadi sekiranya ada apa-apa arahan, maka Nabi kata, kamu laksanakanlah arahan tersebut dengan semaksimum kemampuan kamu. Wajib pada perkara-perkara yang wajib dan sunat pada perkara-perkara yang sunat. Jadi sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, kan Allah Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Dalam kamu tadi bertakwa kepada Allah dengan semaksimum kemampuan kamu. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam kamu tadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi yang dimaksudkan dengan sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah pada segala arahannya dan menjauhi larangannya. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengarahkan seseorang melainkan dengan perkara yang dia mampu sahaja. Seperti firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu jiwa melainkan kemampuannya. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berkata, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan di dalam agama kamu dan perkara yang akan membebankan. Jadi dalam syarah ni nyatakan, difahami daripada hadis tadi, siapa yang tidak mampu untuk melakukan sebahagian daripada perkara yang diarahkan, maka perkara yang dia tak mampu tidak akan menggugurkan perkara yang mampu. Bahkan dia tadi wajib mendatangkan perkara yang dia mampu. Sebagaimana inilah, maksudnya kata inilah yang dinyatakan oleh ahli fiqh, perkara yang kita boleh buat tidak akan gugur disebabkan sebahagian daripada perkara yang kita tidak mampu buat. Jadi sebagai contohnya dia kata, sekiranya seseorang tadi tidak mampu untuk membasuh anggota-anggotanya pada ketika wuduk, dan ataupun dia tidak mampu untuk menyapunya pada ketika tayamum, maka dia tadi laksanakanlah apa yang dia mampu, maka solatnya dihukumkan sah. Dan sebagaimana contoh tadi, apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri di dalam sembahyang kerana kesusahannya amat sangat yang menghilangkan khusyuknya ataupun kesempurnaan khusyuk, maka dia tadi dibenarkan sembahyang dalam keadaan duduk. Sekiranya dia tadi lemah juga untuk duduk, maka dia tadi dibenarkan mengiring di atas tepi badannya. Sekiranya dia tak mampu juga untuk mengiring, maka dia tadi dibenarkan untuk menentang. Dan sekiranya dia tadi mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia laksanakanlah. Sekiranya dia tak mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia isyaratkan dengan kepalanya. Dan dia jadikan sujud tadi lebih rendah daripada rukuknya. Sekiranya dia tadi tidak mampu untuk mengisyaratkan dengan kepalanya, maka diisyaratkanlah dengan dua kelopak matanya. Sekiranya dia tadi tidak mampu juga, maka hendaklah dia mengisyaratkan dengan hatinya. Dan sekiranya lidah ni tadi tak boleh bercakap, maksudnya tak mampu nak digerakkan, maka hendaklah dia tadi menjalankan segala rukun-rukun solat tadi di atas hatinya. Itu yang kita maklum dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dikata dalam syarah ni, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, daripada Imam Abi Hanifah, maksud mazhab Hanafi. Dia kata, Imam Abu Hanifah berkata, sesiapa yang takut daripada sekiranya dia mengisyaratkan dengan kepala akan berlaku kesusahan yang amat sangat, maka seseorang tadi harus meninggalkan sembahyang sekalipun dia tadi berakal. Maksudnya sekiranya dia sampai kepada keadaan nak gerak kepala pun tak boleh, maka Imam Abu Hanifah kata harus kepada orang tersebut meninggalkan sembahyang. Kerana Imam Abu Hanifah kata, kerana semata-mata kewujudan akal tidak memadai untuk seseorang tadi dituntut melaksanakan arahan. Dan itulah antara dalam syarah ni kata, ramai daripada ulama terdahulu dan terkemudian mengamalkan pendapat Sayyidina Imam Abu Hanifah tadi. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, apabila dia tadi dibenarkan meninggalkan sembahyang tadi, sekiranya sembahyang dia tinggal tadi tu dalam keadaan sakit tadi, sekiranya sembahyang tadi 5 waktu
ataupun kurang daripada 5 waktu, maka dia tadi wajib kepadanya qada apabila dia tadi telah baik. Dan sekian lebih daripada 5 waktu, maka dia kata solat tadi gugur dan tidak wajib qada ke atasnya. Kemudian diriwayatkan juga daripada Imam Abu Hanifah, sesungguhnya orang sakit sekiranya tidak mampu untuk melakukan beberapa syarat-syarat semayang dengan diri sendiri, tapi dia mampu sekiranya dia minta tolong dengan orang lain, maka tidak wajib solat tadi ke atasnya. Kerana kemampuan dengan orang lain tidak dihukumkan sebagai kemampuan dirinya sendiri. Maka dia kata kat sini, sekiranya seseorang tadi maksudnya sekiranya seseorang yang tidak mampu berwuduk, orang tadi tak mampu untuk berwuduk, lalu dia tadi bertayamum, dan ataupun seorang tadi semahyang dengan baju yang bernajis, ataupun seorang tadi semahyang kepada arah selain daripada kiblat. Maksudnya dalam keadaan tadi tu, semahyang bertayamum, semahyang dengan pakaian bernajis, menghadap kepada selain kiblat, tapi dalam masa yang sama ada je orang yang boleh tolong dia berwuduk, ataupun ada saja orang yang boleh tolong dia menghilangkan najis pada badannya, dan ada saja orang yang boleh gerakkan kerusi ataupun tempat tidurnya untuk dia halakan kepada kiblat, tapi dia tak minta tolong pun. Dia tak minta tolong orang wudukkan dia, dia tak minta tolong orang menukarkan pakaiannya, maka dihukumkan sahat salatuhu. Maka dia tadi dihukumkan sah semayangnya. Sebagaimana kita bincangkan tadi, Imam Abu Hanifah kata, walaupun dia mampu dengan meminta bantuan, kemampuan dia dengan pertolongan orang lain tidak dihukumkan kemampuan pada dirinya. Jadi sekiranya dia tak minta tolong kepada orang lain, tak apa, maka solat tadi dihukumkan sah. Jadi dalam syarah ni kata maksudnya amat nyata daripada percakapan ataupun pendapat Imam Abu Hanifah tadi, kemudahan yang amat banyak di dalam agama Islam kepada orang yang sakit. Jadi dia kata tidak mengapa sekiranya kita tadi ingin bertaklid dengan Imam Abu Hanifah pada ketika sakit yang amat sangat, dan pada ketika nak mengelakkan seseorang tadi terus meninggalkan semayang. Maksudnya dia tadi gunakan pendapat-pendapat yang telah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Itu bahagian pertama daripada hadis. Maksudnya Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, setelah kita tadi berjumpa dengan guru ataupun orang yang menasihatkan kita, dan guru tadi akan memberikan arahan-arahan dan larangan, maka yang nak diajar kepada kita, semua larangan adalah kita tadi meninggalkannya serta-merta, adalah kita tadi meninggalkan seluruhnya. Maksudnya sekiranya kita duduk diam, maka dengan semata-mata kita duduk diam tadi, kita tidak melakukan larangan. Maksudnya bila kita diam, maksudnya kita tak akan minum arak. Bila kita diam, kita tak membunuh manusia. Maka sekiranya kita duduk diam, kita kurung diri kita tidak akan berzina, dan kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berjudi. Jadi semata-mata dengan kita tadi beruzlah, memenjarakan diri kita, maka semua maksiat tadi kita boleh tinggalkan. Itu yang dimaksudkan, apa saja yang dah aku larang, maka hendaklah kamu tinggalkan semuanya. Sebab meninggalkan kesemua maksiat ialah perkara yang mampu dibuat oleh manusia. Cuma sekarang kita tak boleh meninggalkan maksiat. Ini bukan masalah tidak kemampuan. Masalahnya adalah kita tak boleh menahan nafsu masing-masing. Tapi daripada sudut kemampuan boleh, sebab kita boleh meninggalkan semua maksiat serentak. Tapi dia kata, sekiranya kita nak buat semua arahan serentak, maka itulah yang tak bolehnya. Maksudnya kita sekarang ni dalam masa yang sama, masa itulah kita nak semayang, masa itulah kita tadi nak baca Quran, masa itulah kita tadi nak bersedekah, masa itulah kita tadi nak tawaf, masa itulah kita nak sa'i. Semua tu tak boleh dibuat dalam masa yang sama. Maka sebab itulah Nabi kata, apa saja arahan, kamu buatlah ikut kemampuan kamu. Tetapi larangan itu boleh ditinggalkan serentak seluruhnya. Itu perkara yang nak diajarkan kepada kita daripada bahagian pertama daripada hadis ni. Apa saja larangan yang dilarang oleh guru kepada murid, maka adalah dia tadi meninggalkan keseluruhannya. Dan apa saja arahan, maka dia buatlah berperingkat demi berperingkat sehinggalah arahan tersebut sempurna. Kemudian setelah habis bahagian pertama tadi, maka dalam hadis ni dia masuk kepada bahagian kedua. Maksudnya dalam Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, bahawa sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kamu, kasratu masailihim, banyak pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa hajat dan tanpa keperluan, dan banyak bertanya tadi tu, tush'iru bita'annud, menunjukkan kepada seseorang tadi sebenarnya degil, dia tak mau melaksanakan arahan.
Jadi dalam syarah ni nyatakan seperti perkataan Yahudi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Maksud mereka bertanya, boleh ke Allah Ta'ala tadi menurunkan kepada kami makanan daripada langit? Maka Nabi Isa mohon daripada Allah untuk menurunkan makanan. Maka turunlah malaikat membawa makanan daripada langit. Maksudnya mempunyai 7 keping roti dan mempunyai 7 ekor ikan. Mereka makanlah sehingga mereka tadi kenyang. Dan dalam hadis dikatakan diturunkan makanan daripada langit, roti dan daging. Maka mereka tadi diperintahkan untuk tidak berkhianat dan tidak menyimpan makanan tersebut kepada hari esoknya. Tetapi mereka tadi tetap khianat dan menyimpan makanan tersebut sehinggalah hari esoknya. Famusikhu qiradatan wa khanazir. Maka mereka tadi disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala bertukar menjadi kera dan khinzir. Dan samalah seperti perkataan mereka, maksudnya Yahudi dan Bani Israel ini kepada Nabi Musa alaihi wassalam, arinallaha jahratan. Maksudnya mereka minta daripada Nabi mereka, perlihatkanlah kepada kami Allah Subhanahu wa taala seterang-terangnya dengan agar kami boleh lihat dengan mata kepada kami. Fa akhadhathumus sa'iqatu. Maka mereka tadi ditimpa dengan sa'iqah. Setelah mereka tadi meminta permintaan tersebut, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sa'iqah. Jadi masukkan dengan sa'iqah tadi ialah api yang turun daripada langit lalu membakar mereka. Dan samalah seperti perkataan mereka juga. Maksudnya apabila mereka tadi diperintahkan untuk menyembelih seekor lembu. Lalu mereka tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka tadi sembelih mana saja lembu, nescaya akan memadai kepada mereka. Tetapi mereka tadi menyusahkan diri mereka dengan pelbagai soalan, macam-macam soalan sebagaimana kita baca dalam surah Baqarah tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan perkara tersebut susah ke atas mereka. Jadi penulis dalam syarah ni dia nyatakan sedikit kisah tentang bagaimanakah kisah yang dinyatakan dalam surah Baqarah tadi. Jadi diriwayatkan ada satu manusia yang fakir daripada Bani Israel, seorang lelaki yang fakir, dia membunuh anak saudaranya. Ataupun satu riwayat mengatakan dia membunuh adik-beradiknya sendiri. Atau satu riwayat mengatakan dia membunuh sepupunya untuk bertujuan nak mewarisi harta pusaka tersebut. Jadi setelah dia tadi membunuh, lalu dia mencampakkannya di tengah-tengah jalan. Kemudian dia sendiri mengadu. Dia berlakonlah, dia tadi mengadu kepada Nabi Musa alaihi wassalam bahawa sesungguhnya saudaranya telah dibunuh. Maka Nabi Musa pun bersungguh-sungguh untuk mengetahui siapakah pembunuhnya, tetapi tak dapat jawapan. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, cubalah minta daripada Tuhan kamu agar Allah tadi menerangkan kepada kita siapakah pembunuhnya. Maka Nabi Musa pun memohon daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih seekor lembu. Lalu mereka pun berasa hairan dan pelik dengan arahan tersebut. Lalu mereka pun menyusahkan diri mereka dengan pelbagai soalan. Macam manakah warnanya, apakah sifatnya, macam manakah bentuknya. Mereka tadi bersusah payah bertanya tentang sifat tersebut. Sehinggalah mereka tadi sampai kepada kemuncak persoalan. Dan apabila lembu tadi telah dapat dikenal pasti, maka mereka tadi tidak mendapati sifat lembu tersebut melainkan di sisi orang yang tertentu sahaja, dan orang tadi tidak menjualnya melainkan dengan harganya yang berlipat kali ganda. Tapi macam mana sekalipun mereka berjaya membelinya dan mereka berjaya menyembelihnya. Maka Nabi Musa mengarahkan kepada mereka mengambil satu organ daripada lembu tersebut, lalu organ tadi dipukulkan kepada orang yang mati dibunuh tadi. Jadi mereka pun melakukannya. Maka orang mati dibunuh tadi hidup semula dan menunjukkan kepada mereka siapakah yang membunuhnya, iaitu orang yang mula-mula sekali mengadu kepada Nabi Musa, lalu mereka pun membunuhnya secara qisas. Itu secara ringkas dalam kisah bagaimana persoalan yang tidak berfaedah akan menyusahkan diri manusia itu sendiri. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya lembu tadi, Baqarah tu, ialah dimiliki oleh seorang anak yang amat berbakti kepada kedua ibu bapanya. Yang lembu tadi ditinggalkan oleh bapanya. Bapa dia telah meninggal dunia. Jadi anak tersebut, anak yang soleh tadi, membahagikan malamnya kepada 3. 1/3 dia semayang, 1/3 dia tidur, dan 1/3 lagi dia tidur. Dia duduk di kepala ibunya. Dan apabila berpagi dia akan keluar, maksudnya untuk mencari kayu api, dan dia menjualnya. Dan dia akan makan 1/3 daripada hasil, 1/3 dia sedekahkan, dan 1/3 tadi dia beri kepada ibunya. Dan satu ketika ibunya mengarahkannya
untuk menjual lembu tersebut dengan 3 dinar dengan syarat keredaan ibunya. Dan sememangnya lah nilai lembu tadi sebanyak 3 dinar saja. Lalu dia pun bawa lembu tersebut pergi ke pasar, dan tiba-tiba Allah Ta'ala mengutuskan satu malaikat. Malaikat berkata, berapakah kamu nak jual lembu ni? Maka anak tadi berkata, aku nak jual dia dengan 3 dinar. Dengan syarat mak aku setuju nak jual kepada kamu. Lalu malaikat tadi kata, aku akan berikan kamu 6 dinar. Tapi dengan syarat kamu jangan bagi tahu kepada mak kamu. Kamu bagi saja aku beli, betul, dan duit tadi kamu ambil. Jadi kata, kalau kamu beri kepadaku seberat lembu tadi, emas, nescaya aku tidak akan menjualnya melainkan dengan keredaan ibuku. Maka dia pun kembali semula kepada ibunya dan memberitahu kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, kembalilah semula, pergilah jual dengan 6 dinar, tapi dengan syarat keredaan daripadaku juga. Maka anak tadi pergi, tiba-tiba datang malaikat tu balik semula dengan rupa manusia. Kemudian anak tadi berkata, ibuku memerintahkan aku untuk tidak menjual melainkan dengan 6 dinar saja, dengan syarat aku tadi meminta kebenaran daripadanya. Kemudian malaikat tadi berkata, aku akan beri kepada kamu 12 dinar, tapi jangan kamu tadi minta kebenaran daripada ibu kamu. Maka anak tadi enggan. Lalu dia kembali semula kepada ibunya dan dia menceritakan tentang kisah tersebut. Tapi tadi kita dapat lihat mak tadi dikata macam mana. Mak tadi berkata, innal ladzi ya'tika malakun fi surati adamiyyin yakhtabirak. Mak tadi berkata kepada anaknya, sesungguhnya yang datang kepada kamu tadi ialah malaikat pada rupa manusia untuk menguji kamu. Sekiranya malaikat tadi datang kali kedua, maka kamu tanya kepada malaikat tersebut, adakah kamu memerintahkan kami menjual lembu ini ataupun tidak? Maka anak tadi pun melakukan sedemikian. Maka malaikat tadi berkata, pergilah kepada ibu kamu dan katakanlah kepada ibu kamu, simpanlah lembu ini. Sesungguhnya kamu akan menjual satu hari nanti lembu ini dengan sepenuh emas sebesar kulitnya tadi. Maka mereka pun menyimpan lembu tersebut sehinggalah berlakunya kisah pembunuhan tadi dan sebagaimana. Lalu mereka pun membelinya dengan harga yang amat mahal tadi. Dan dinyatakan dalam syarah ni satu faedah yang sesungguhnya Imam Bukhari meriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Muawiyah menulis kepada Mughirah ibn Syu'bah. Dia kata, tuliskan kepadaku satu hadis yang kamu dengar daripada Nabi SAW. Kemudian Mughirah ibn Syu'bah pun menulis kepada Muawiyah tadi, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inni akrahu lakum thalasan. Maksudnya sesungguhnya Nabi memberitahu, aku tak suka 3 perkara kamu lakukan. Pertama sekali ialah al-qil wal-qal. Maksudnya banyak bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Wa idha'atul mal, dan banyak mensia-siakan harta. Wa kasratus soal, dan memperbanyakkan soalan tanpa ada keperluan. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya sahabat seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan selain daripada sahabat-sahabat tersebut, daripada pembesar-pembesar sahabat, sebenarnya salah seorang daripada mereka sekiranya ditanya tentang satu-satu persoalan, maka sahabat tadi akan tanya, perkara ini dah berlaku ke belum? Sekiranya mereka kata dah berlaku, mereka akan memberi fatwa dengan ilmu yang mereka ada, ataupun mereka kata pergi jumpa sahabat yang lain. Sekiranya mereka kata perkara ini belum berlaku, maka sahabat tidak akan berkata, biarkan perkara tersebut sampailah dia tadi berlaku, baru kamu datang semula tanya kepada aku apakah hukumnya. Dan dalam hadis dinyatakan bahawa sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu, pertama ialah terlampau banyak soalan tanpa ada keperluan, dan yang kedua ialah wakhtilafuhum, maksudnya keingkaran mereka ala anbiya'ihim, ke atas nabi-nabi mereka. Maksudnya penderhakaan mereka, berpecah belahnya mereka, kedegilan mereka. Jadi dia bagi contoh dalam buku ni, seperti Yahudi. Nabi Musa mengarahkan kepada mereka untuk menumpukan kepada ibadat pada hari Jumaat, dan telah memberitahu tentang fadilat beribadat pada hari Jumaat. Mereka enggan. Mereka sedikit saja daripada kalangan mereka yang mendengar arahan Nabi Musa. Mereka berkata, kami tak ingin hari Jumaat ni nak beribadat. Kami nak beribadat pada hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun marah kepada mereka, dan Allah Taala mengharamkan mereka dari untuk berburu pada hari Sabtu. Jadi Allah Taala menguji mereka dengan Allah Taala menjadikan ikan-ikan akan berhimpun seluruhnya pada hari Sabtu tersebut. Maka sehinggakan air tadi tertutup kerana terlampau banyak sekali ikan. Apabila hilang saja hari Sabtu, hari Sabtu tadi dah berlalu, ikan-ikan akan lari, dah akan duduk di dasar-dasar laut.
maka syaitan pun datang mewaswaskan kepada mereka bahawa sesungguhnya mereka tadi dilarang. Hanya dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, dan mereka tidak dilarang untuk menangkap ikan tersebut pada selain daripada hari Sabtu walaupun dengan menggunakan helah. Jadi mereka tadi mengorek satu lubang di tepi laut tersebut, satu lubang yang amat besar, dan mereka tadi menjadikan laluan-laluan daripada laut tadi kepada lubang tersebut. Jadi apabila masuk saja malam Jumaat tadi atau malam Sabtu, maksudnya mereka akan membuka lubang laluan air tersebut, maka datanglah ikan kan pada hari Sabtu memenuhi lubang-lubang tersebut. Dan disebabkan lubang tadi terlampau dalam kan, maka ikan tadi tak boleh keluar daripada lubang tersebut. Dan apabila sampai hari Ahad, mereka pun mengambil ikan-ikan tadi, lalu mereka tadi membakar, maksud mereka panggang ikan tersebut dan mereka makan. Jadi jiran dalam carah ni kata, kejiran-jiran mereka pun berbau, dapat menghidu makanan yang sedap tadi. Dari mereka bertanya, bagaimanakah kamu dapat ikan ni? Jadi mereka pun memberitahu tentang helah tersebut. Lalu jiran tadi berkata, innallaha mu'adzibukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kamu kerana kamu tadi mengingkari arahan Nabi Musa. Tapi disebabkan azab tadi tidak datang serta-merta, maksud azab tadi datang terlewat, maka daripada sedikit jemaah tadi meniru helah tersebut, sehinggalah Bani Israel ataupun Yahudi tadi sampai kepada 1/3 menangkap ikan dengan helah tersebut pada hari Sabtu dan Ahad tadi. Dan mereka tadi akhir sekali mereka tadi melanggar kehormatan hari tersebut, maksudnya hari yang Allah tak benarkan tadi mereka langgar. Akhir sekali mereka berkata, tidaklah kami melihat hari Sabtu melainkan telah dihalalkan kepada kami. Tapi 1/3 lagi, maksud 1/3 melanggar arahan, 1/3 lagi berdiam diri, maksud tidak melanggar arahan dan juga tidak melarang. Dan 1/3 yang lain tadi, mereka tadi melarang daripada kumpulan yang melanggar arahan tadi. Kemudian di zaman Nabi Daud tadi berlaku kemungkaran yang lainlah di zaman Nabi Daud. Dan akhir sekali Allah Ta'ala murka kepada mereka, dan Allah Ta'ala menukarkan mereka kepada bentuk kera dan khinzir. Maksudnya yang 1/3 yang melanggar arahan tadi Allah Ta'ala sumpah menjadi kera dan khinzir, termasuklah 1/3 yang diam tadi. Dan mereka tadi apabila dah disumpah menjadi kera dan khinzir, mereka hidup di muka bumi selama 3 hari, kemudian semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa syarahan atau yang dinyatakan oleh penulis syarah, iaitu dalam kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah. Dan sebagai penutupnya, penulis berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya hadis ni ialah hadis yang amat dalam maknanya, walaupun ayatnya amat pendek, dan dia antara kaedah yang amat penting daripada kaedah agama. Dan dalam hadis tadi diisyaratkan kepada kewajipan mengikut arahan Nabi Muhammad SAW, dan dalam seseorang tadi menerima apa saja arahan dan hukum hakam tanpa mempertikaikannya. Dan sememangnya itulah adabnya amat penting sekali. Apabila kita tadi ingin berguru dengan seseorang, maka apa saja arah yang datang daripada guru adalah kita terima dan kita amalkannya tanpa perlu kita petikai dan tanpa perlu kita tanya, kerana kita belum sampai masa untuk memahaminya dan kita bukan pakar dalam bidang tersebut. Kan, sebab apabila kita pergi ke hospital, klinik dan seumpamanya, apabila doktor mensyarahkan kepada kita dan doktor memberitahu tentang ubat-ubatan, maka kita diam dan kita dengar, maka kita terima dengan sepenuh hati, sebab itu bukan bidang kita. Walaupun kita pakar dalam ilmu matematik, kan, walaupun kita pakar dalam ekonomi, tapi perubatan sememangnya bukan bidang kita dan kita tak boleh petikai. Jadi begitu juga apabila seseorang tidak berjumpa dengan guru yang diistilahkan sebagai penasihat, orang yang membimbing tadi, mereka ialah pakar dalam penyakit rohani, pakar dalam penyakit hati. Jadi apabila mereka memberikan arahan, maka kita kena menerima arahan tersebut dan mengamalkannya. Tapi sekiranya kita petikai dan kita bangkang dan kita lawan, maka itulah tanda seseorang tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan itu syarahan hadis yang ke-9 yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita mendapat kefahaman dalam kita tadi berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfaz shaykhana murshidana sayyid Salahuddin al-Hasan al-Husaini. Allahumma arzuqna jami'an wa arahum bi
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.